Ha? Dah rekod eh? Hai, Assalamualaikum. Dah bawa senyum. Habis pakai topi. Topi cowboy. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kembali bersama Amin Rahim. Dalam rancangan aku tak ingat rancangan apa. Okey, lantak lah, jom. Okey, hari ni nak cerita pasal baju vintage. Bukan kata nak tunjuk pandai, bukanlah. Tapi sama-sama berkongsi lah kan. Hak mana setakat kita tahu, kita nak berkongsi sikit dengan para pendengar ataupun YouTuber yang menonton ni pasal macam mana kita nak kenal t-shirt vintage. Orang nak kata t-shirt vintage ni kan. Sikit sebanyak. Penting tak penting tu pada aku penting jugalah. Sebabnya kita buat gapo-gapo pun mesti kena ada kata knowledge lah ataupun pengetahuan lah. Jadi bila kita main satu benda tu, kita kena tahu sikit sebanyak. Pertamanya sebab kita kena kenal benda tu. Kita nak mengenali benda tu macam mana. Benda ni betul ke? Macam mana benda tu vintage? T-shirt ni tak vintage. Keduanya untuk elak daripada kena tipu pada orang. Lama kan orang kata ni vintage. Mari t-shirt Uniqlo contoh hak baru, hak butik, dia kata vintage. Tiba-tiba kita pun percaya sebab tak ada ilmu, kita pun beli. Bila kita bawa barang tu kepada orang hak tahu pasal vintage, tunjuk ke dia kata ni bukan vintage. Dah kena tipu situ. Ketiganya untuk mengelakkan kerugian lah. Bila mana kita beli tu barang vintage, biasanya harga dia, nilai dia tinggi sikit. Kalau kita salah beli, patutnya kita bayar dengan nilai vintage, tapi beli barang tu bukan vintage, rugilah. Setiap orang ni dia ada pendapat dia masing-masing lah. Ada orang berpendapat macam tu, ada orang tak berpendapat macam tu. Ada orang berpendapat untuk mengembangkan lagi satu-satu industri ataupun bidang tu, pengetahuan tu sangat penting. Lagi-lagi pula dalam dunia sekarang ni, dapat tu dunia vintage ni, tak ada satu tempat ataupun platform yang ajar benda tu secara formal. Pada aku nak dunia vintage ni, dunia fashion vintage lebih luas dan maju. Jadi kalau ilmu tu kita tak sampaikan kepada orang tak tahu, jadi dia tak ada minat kepada perkara tu. Jadi kalau kita sampaikan kepada orang, kekurangnya dia tahu, manalah tahu dia jadi minat. Daripada tahu kepada minat, minat kepada membeli kepada share pula kepada orang. Benda tu berkembang, maka majulah benda tu. Lagi-lagi pula orang macam kita nego ni kan. Macam aku, kita nego bandar tak. Kita nak kepada orang ramai tahu supaya bila kita jual tu, jual dengan betul, harga yang betul, tidak tipu orang. Ataupun istilah lak pakar sebelum ni, tidak mempergunakan kebodohan orang tu untuk berfashion. So jawapan aku kena sebarkan benda ni. Dalam dunia gapo pun semua benda dia ada nilai. Nilai tu ditentukan oleh gapo tu berdasarkan kepada barang tu sendiri. Sentimental value tu sendiri. Bila kita sebut vintage ni satu benda yang lama. Benda yang barang tu terhasil puluhan tahun dulu, tapi benda tu masih ada zaman hari ni. Malah benda tu menjadi satu kegilaan, satu minat, satu hobi pada orang yang hidup zaman hari ni. Orang zaman dulu buat barang tu, contohnya t-shirt, kasut, seluar, topi. Dia buat zaman dulu, production zaman dulu dia buat, mungkin dia tak fikir pun pada masa hari ni benda tu akan jadi satu kegilaan kepada orang. Dia buat zaman dulu dengan kualiti yang tinggi, kualiti yang molek, kain yang bagus, untuk dilihat produk dia tu bagus. Bila mana dia jual kepada orang beli, dia rasa selesa, dia rasa sedap pakai. Pada masa tu dia buat pelbagai kualiti yang molek, dengan color dia, design dia, kain dia, fabric dia, tahan lama, lasak. Maknanya satu company buat tu, dia buat untuk kualiti produk dia tu bagus. Bila jual kepada customer puas hati pada masa tu. Tapi mungkin dia tak fikir untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 akan datang tu sampai tahap orang gila balik barang tu. Tapi disebabkan benda tu lah orang zaman hari ni ambil benda tu, beli dengan satu nilai yang tinggi. Sebab kualiti tu sendiri. Itu vintage. Ada setengah pendapat kata vintage ni dia mula dah, kalau barang tu dah 15 tahun berlalu, pada hari ni usia dia 15 tahun dan ke atas dah dikira barang vintage. Tafsiran tu aku pun tak tahu daripada mana dia ambil, tapi yang diguna pakai oleh kebanyakan orang pada hari ni gitulah tafsir
cerai dia. Okey, 15 tahun kita kata ni 2020. Kalau 15 tahun yang lepas maknanya tahun 2005. 2005 dia ke bawah dah dikira vintage. Okey, lepas tu pula ada vintage ni pula dia luar. Ada orang main vintage t-shirt, ada orang main vintage luar, ada orang main vintage kasut, ada orang main vintage topi, ada orang main vintage kereta, ada orang main vintage barang-barang dalam rumah. Tafsir dia tu bukan pada pakaian saja, bukan pada fashion saja, semua benda lah. Bila mana benda tu dah 15 tahun balik pada tadi 15 tahun ke bawah dikira vintage. Okey. Lepas tu vintage pula ni dia meluah. Okey, kalau dalam bab fashion kita nak bincang hari ni, vintage fashion ni kalau tahun 40 ataupun 30 20 orang banyak cari barang tu dari sudut pakaian army. Macam mana dia nak dress ataupun outfit dia army, bajunya, luarnya, kasutnya, bagnya, topinya. Kebanyakannya hak rujuknya US Army lah. Tak tahu kenapa ramai orang minat US Army. Mungkin sebab barang tu menjadi satu market dalam pasaran banyak. Aku terfikir juga, apa kita tak cari Malay Army tak? Mungkin barang tu payah nak jumpa. Di pasaran tu banyak dalam toko-toko ni ataupun di mana-mana kedai Jepun ke US ke banyak jumpa US Army. Jadi benda tu popular pada hari ni. Okey, masuk pada 50 40 ni dia zaman perang tak? Lepas-lepas ada perang sikit. Perang dunia kedua kan. Okey, lepas pada tu tahun 50 orang ramai minat kepada fashion. Dia dah start fashion dah. Macam fashion dengan muzik tak? Dia suka menari tak? Dia suka pergi club. Antaranya satu subculture kat US tu ataupun California dipanggil rockabilly tak? Hak asal dia, pure dia. Lepas tu barulah ada pengikut-pengikut dia akan pecah ke dia tu bercambah. Dia jadilah banyak sampailah ke hari ni. Jadi orang tu minat kepada fashion dan juga muzik daripada zaman era 50 tu. Dia dress cara pakaian 50. Okey, daripada situ bila company fashion ni dia nampak benda tu boleh mendatangkan keuntungan ataupun mendatangkan duit, maka dia pun buat produk dia sendiri. Dipanggil ke apa? Reproduction. Contohnya Ralph Lauren sendiri. Dia reproduction balik pakaian-pakaian era-era sebelum tu. Champion, Russell Athletic, semua dia reproduction dari segi desainnya, dari segi materialnya, dari segi tulisannya, pelbagai sudut lah dia akan seboleh mungkin bagi hak kita panggil true vintage tu, bagi hak asal daripada tahun era tu sendiri. Okey, benchmark tu pula bila benda tu dah lama kan, barang tu sendiri dia tak ada satu nilai yang tetap. Kalau mu ada barang tu makin payah barang tu, makin payah barang tu yang kita nak dapat, dan kita ada barang tu, contohnya mu ada BE tahun 50-an ataupun 40-an tak? Tahun tu dah lama. Pergi carilah pelusuk mana pun tak ada. Orang mari nak beli. Mu pun letak harga dengan payah nak dapatnya, dengan lamanya barang tu, dengan kualiti bagusnya dia tu, mu pun letak 10,000 contohnya. Orang pun kata, biar aku bayar 10,000 aku boleh cari, tapi nak cari barang ni di mana-mana tepat dengan harga tu mungkin orang tak jual lagi. Aku boleh 10,000, 20,000, 30,000. So dia pun bayar. Mungkin daripada situlah orang pun ambil benchmark tu, indikator tu. Oh, barang gini maknanya orang pernah jual. Sebab tu orang sebut. Aku pernah tengok orang jual barang ni duk main dengan harga 10,000, 20,000, 5,000, 3,000. Jadi bila mari pula barang tu, jumpa pula pada barang tu tanya orang lain, orang pun kata orang pernah jual 10,000. Sebenarnya benda tu atas si penjual dengan si pembeli tu sendiri. Yang mana dia pandai menilai dan dia sanggup bayar, dia ada duit, dia sanggup bayar barang tu, dia minat sangat, dia boleh beli. Ada juga bila mana kes ataupun situasi dia tak tahu barang tu barang hak betul-betul vintage. Lepas tu orang tu tahu dia ada barang vintage, tapi orang hak penjual ni tak tahu barang tu vintage. Jual berapa ni barang ni? Aku bayar boleh 500 ya ataupun bayar 100 ya. Ambil pada duduk saja, ambil lah. Aku pun tak ada nak apa juga barang ni. Dia pun bayar. Adakah kita nak kata value dia 500? Tak. Mungkin sebab dia tak tahu sangat, maka dia jual barang tu dengan 500. Ataupun dia tahu tapi dia malah nak cari pembeli hak 10,000. Tak, malah nak cari pembeli yang nak beli dengan harga 10,000, dia jual dengan harga 100, 200 mungkin. So dia tak ada satu guide ataupun panduan yang jelas tentang benchmark pada sesuatu harga pada pakaian. Ada juga situasi barang tu tak vintage pun, tapi orang manipulasikan benda tu jadi kata benda tu sebagai satu barang vintage. Si pembeli ni tak tahu tentang perkara vintage ni, macam mana nak menilai barang vintage tu, dia beli dengan harga mahal pula tu. Dah tertipu lah dengan, bukan kebodohan lah, maknanya kekurangan ilmu pada diri dia lah. Yang orang masyarakat duk guna lah ni pembodorani ayat dia tu. Dalil-dalil lah biasanya. Rugi lah. Okey, dia barang ni dia panggil gila. Dia panggil gila. Gila ni banyak jenis. Ada orang gila macing. Tak, dia beli mesin macing tu beribu-ribu, puluh-ribu. Kalau tak percaya tengoklah. Apa kita tak kata dia gila? Ada orang gila kereta. Beli kereta Volkswagen tu sampai 100,000, 300,000. Big dalam tengok dalam YouTube tu Mak Saleh duk beli. Kombi tu kan. Beratus-ratus ribu beli. Apa kita kata dia gila? Ada orang buat rumah sampai juta-juta. Hidup 60 tahun je paling lama pun. Kalau kita benchmarkkan dengan umur Nabi. Paling lama pun 60 tahun, 70 tahun. Tapi buat rumah juta-juta apa? Sebab nak keselesaian, nak gini. Hobi dia tu. Gila juga kalau ikut.
Sebab buat apa buat rumah biasa-biasa supaya juga pakai ya. Ada orang sanggup beli dengan harga mahal. Sebab tak koyak saat ni. Bila vintage dia bagai payah. Bila bagai payah, kalau mu sanggup beli, mu ada duit, beli je lah. Tapi benda tu biarlah berpadanan dengan barang yang mau beli. Jangan pula tergolong dalam golongan kena tipu saat ni, pembodoran ni saat ni. Barang biasa tapi beli dengan harga mahal. Tak salah, tapi dari segi hukum salah lah sebab penjual tu menipu. Salah dari sudut menipu. Tapi dari segi urusan jual beli transaksi, kalau ada akad okey je. Betul lah. Cuma merugilah sebab mu bayar mahal pada benda yang tak sepatutnya mahal. Kes macam tu pula. Jadi pada aku kita tak boleh nak kata orang tu gila, bodoh beli barang mahal. Sebab kalau ikut kata tu bodoh, ramai orang bodoh dalam dunia ni. Buat benda-benda dengan nilai yang melampau pada mata orang lain. Pada mata dia tak. Tiba-tiba mu kata dia bodoh, mu kata dia gila. Dah aku boleh nak kata orang lain main barang lain tak? Contohnya apa kita kata, beli dengan nilai mahal. Pada mu ada beli benda tu ribu-ribu, baik mu beli buat muka lain, pergi haji ke apa. Basikal sekarang ni tak. Ada hak 300, ada hak 500, ada hak 1000, ada hak 2000, ada hak 3000, 10,000 pun ada. Dah gila apa pergi beli hak puluh-puluh ribu, naik basikal je pun kata serupa je. Tapi kita tak boleh, kita tak ada hak pun kita nak kata dia bodoh, dia gila sebab dia beli basikal 30,000. Mungkin dia mampu pendapatan dia tinggi, dia nak lebih ke selesa. Sebab kapitalis ni buat memang benda tu untuk duit tu rolling dari segi ekonominya. Tak, mula-mula dia buat hak biasa-biasa dulu. Dia tengok market ada peminat, dia buat molek sikit, mahal sikit. Sebab taraf hidup orang ni tu buat berbeza-beza. Minat orang berbeza-beza, pandangan orang berbeza-beza. Kita kena hormati. Kalau orang tu minat vintage, orang kena hormat. Beli barang 30,000, 40,000 pun. Asalkan benda tu tak mencuri, tak pakai duit orang, pakai duit dia sendiri, dia beli dengan cara betul, akad betul, ikut mazhab Imam Syafi'i, gilah. Okey, tak ada masalah. Nak. Ya. Okey, sebab tu gapo-gapo dia kena ada ilmu. Ilmu saat ni lah membantu ataupun membawa kepada orang tu nak mengenali barang tu fake ke ori ke, duduk pada siapa-siapa pun. Kita kena ada ilmu dulu. Tuhan bagi akal fikiran untuk kita berfikir, mengkaji, membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah, bacalah. Jadi bacalah, dan bukan kita baca ABC tu. Baca ni maksudnya mu kena tahu, mu kena mengenali, mu kena mendalami, mu kena mengkaji, mu kena beranalisa. Barulah mu tahu gapo hak mu main tu. Bukan dalam dunia vintage saja, dalam gapo-gapo bidang sekalipun. Apatah lagi support juga dalam bidang vintage dan pakaian ni. Bila kita minat dalam bidang ni, kita kena bacalah. Tu hawi akan fikir dia, dua mata, dua telinga, satu mulut, satu hidung, dua tangan, dua kaki. Hak sempurna ni kaji dulu sebelum beli tu setidak-tidaknya. Lah ni zaman mudah. Dalam Google pun tu berlambak maklumat. Dalam Pinterest, dalam Instagram, dalam Facebook, sains-sains sendiri, kaji dulu. Dapatkan ilmu dulu. Jadi barang tu duduk dengan war ko, dengan tidak war ko, siapa pun. Jadi bila mari satu barang tu, orang offer pada kita, kita nak beli tu, kita tahu kita kenal barang.